at night. Meligai kalbu irama lara di kala mimpi menggapai lena. Elemen baru pemakin citra semacam penunggak persejarahan Cina. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Mr. Oyo Hook Tiam dan rakan-rakan yang disayangi sekalian. Saya, Fawaz Ilmam Misarul Lail, pemegang nombor metrik 151297 selaku Ketua Kumpulan 9 bagi khusus HSA 101 Pengantar Sejarah. Pada hari ini, saya dan juga ahli kumpulan yang lain ingin menyampaikan pembentangan tentang tajuk elemen-elemen baharu yang diperkenalkan oleh Sumachian bagi mengukuhkan persejarahan Cina tradisional. Pertama sekali, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang pengenalan bagi Sumachian dan persejarahan Cina tradisional. Secara umumnya, Sumachian merupakan anak kepada Sumatan di mana bapanya itu merupakan seorang sejarawan rasmi di negara China. Dalam pada itu, Sumachian merupakan sejarawan yang mengasaskan persejarahan Cina tradisional. Hal ini demikian kerana Sumachian mewarisi jawatan T.I. Syih atau ahli sejarawan agung daripada bapanya Sumatan pada tahun 180 sebelum Masihi. Hasilnya, Sumachian telah mengarang sebuah karya ulung mengenai sejarah Cina yang bertajuk Syih Chi atau lebih dikenali sebagai The Grand Historian oleh sejarawan barat. Karya Syih Chi ini bersifat menyeluruh kerana ia memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan sejarah Cina sejak dari zaman Maharaja Shi Huangdi sehinggalah ke zaman dinasti Han yang dialami oleh Sumachian. Namun begitu, tulisan Syih Chi dilihat jelas tertumpu kepada sejarah dinasti Han seperti yang telah diwasiatkan oleh bapanya Sumatan. Walau bagaimanapun, Sumachian berusaha meninjau kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam pemerintahan dinasti Han, khususnya pemerintahan Wuti. Sepanjang tempoh penulisan Syih Chi dijalankan dengan merujuk kepada tradisi Cek Un Cek Iu yang mengutamakan penilaian yang adil dan saksama. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa elemen baharu yang diperkenalkan oleh Sumachian bagi mengukuhkan persejarahan Cina tradisional. Antaranya adalah historiografi, kritikan sumber, kaedah heuristik, interpretasi dan pengadilan moral. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang riwayat hidup Sumachian. Sumachian berasal dari wilayah Longmen dan telah lahir kira-kira pada tahun 145 sebelum Masihi. Akan tetapi, tarikh yang tepat mengenai kelahirannya tidak dapat dikenal pasti. Walau bagaimanapun, sejarawan telah mengambil tarikh tersebut berdasarkan kronologi perkhidmatan beliau dan pada masa yang sama, perkiraan tersebut dianggap relevan. Secara umumnya, ayah kepada Sumachian iaitu Sumatan merupakan seorang ahli sejarah yang telah berkhidmat dengan Wangsa Han dalam jangkaan hampir 30 tahun di samping menjadi ahli nujum diraja yang bertugas untuk mengendalikan kerja-kerja menyusun atur takvim pada setiap tahun. Setelah Sumatan meninggal dunia pada tahun 110 sebelum Masihi, tugas ahli nujum atau sejarawan telah diambil oleh Sumachian apabila kerajaan Cina pada waktu itu bersetuju untuk melantik beliau bagi menggantikan bapanya. Sebelum mengambil alih jawatan sebagai sejarawan, Sumachian juga pernah menjawat tugas kerajaannya sebagai langcung iaitu pelayan istana yang diwajibkan untuk mengiringi Maharaja Han dalam perjalanan atau lawatan rasmi baginda ke mana-mana tempat. Sumachian juga pernah mengembara ke tempat-tempat bersejarah seperti di Kiangsu, Chekiang, Honan dan Shantung untuk menambahkan pengetahuannya tentang kejadian-kejadian dan tokoh-tokoh masa lampau seperti Confucius di mana sedikit sebanyak mempengaruhi dari pemikiran beliau ke arah Konfusianisme. Selain itu, Sumachian juga dihantar ke barat daya China untuk melaporkan keadaan politik dan ekonomi wilayah yang dijajah. Sementelahan, utusan ini juga telah menguatkan lagi pandangan dan pemerhatian beliau
mengenai kedudukan kaum minoriti yang tertindas di bawah pentadbiran Han. Seterusnya, Sumachen juga meneruskan cita-cita bapanya iaitu Sumatan untuk menghasilkan Kara Syuci. Hal ini demikian kerana sebelum Sumatan menghembuskan nafas yang terakhir, beliau sempat mewasiatkan anaknya Sumachen dengan perkara yang berkaitan dengan tanda ketaatan kepada kedua ibu bapanya dengan tidak sama sekali melupakan kemuliaan nenek moyang sebagai sejarawan agung dinasti Chow agar anaknya iaitu Sumachen dapat meneruskan tanggungjawab untuk menabur jasa bakti kepada raja-raja, pembesar-pembesar, menteri-menteri dan orang-orang budiman yang bersama-sama menjayakan penyatuan negara China di bawah dinasti Han. Oleh itu, Sumachen sanggup berkorban demi memenuhi wasiat bapanya dengan menghasilkan karya Shih-Chi. Dalam pada itu, sebahagian besar daripada penulisan Shih-Chi adalah hasil usaha Sumachen dan beliau dianggap sebagai seorang penyusun dan penulis karya pensejarahan yang sebenar. Di samping itu, Sumachen juga disanjung tinggi sebagai seorang sejarawan agung yang hebat kerana sumbangannya yang amat besar terhadap negaranya sendiri. Sumachen meninggal dunia pada usia 60 tahun kira-kira dari lingkungan tahun 85 hingga 90 sebelum Masihi. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada saudara Abdul Rahim bagi meneruskan pembentangan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai latar belakang penulisan Shih-Chi. Penulisan Shih-Chi telah dirancang dan dimulakan oleh bapa Sumachen iaitu Sumatan selaku Taisi iaitu sejarawan agung Wuti. Pada ketika itu, bangsa Han sedang berkembang pesat di bawah sebuah kerajaan autokratik pusat. Bagi bidang politik pula, Wuti telah meneruskan usaha Wenti untuk mengekalkan kuasa pemerintahannya dengan perintah yang ditujukan bagi melemahkan kuasa imarah feudal. Negara China telah dibahagikan kepada 13 buah wilayah di mana setiap wilayah itu dikawarapi oleh seorang Zhuxi yang merupakan pesuruhjaya wilayah bagi memastikan ketaatsetiaan para Hojiang yang merupakan keluarga yang paling berpengaruh dan Shaoxiang iaitu pegawai wilayah terhadap istana. Demi menambahkan pendapatan negara, beberapa cadangan Shuanghong telah dikuatkuasakan. Hal ini termasuklah dengan mengambil alih kuasa monopoli mengecup mata wang logam, penjualan garam dan arak, perlombongan biji besi, peleburan tembaga serta melaksanakan rancangan pertanian dan tali air. Bagi mencegah ancaman Xiongnu terhadap keselamatan wilayah sepadan China, Wuti telah menghantar ekspedisi raksasa ke barat laut China untuk memaksa musuhnya berundur ke sebelah utara Gurun Gobi. Keadaan ini sekaligus telah menyebarluaskan pengaruh politik dan ekonomi Wangsa Han ke Asia Kecil. Selain itu, kekerasan juga telah digunakan untuk mendirikan pentadbiran Han di beberapa kawasan barat daya seperti Sichuan, Yunnan dan Guizhou. Sistem pemerintahan aristokratik Wuti juga telah diperkukuh dengan adanya falsafah Confucianism sebagai falsafah politik kerajaan. Sebagai sebuah karya pensejarahan, jika ditinjau daripada keadaan zahirnya sahaja, Shih-Chi merupakan sebuah hasil penulisan yang sungguh mengagumkan. Menurut catatan beliau sendiri, karya pensejarahan ini terdiri daripada 130 bab dan mengandungi sebanyak 526,500 perkataan. Ia juga telah menggunakan sebanyak 700,000 huruf tulisan Cina yang dianggarkan bersamaan dengan 4,000 halaman buku biasa dalam tulisan Rumi. Seterusnya, Sumachen telah membahagikan karya pensejarahannya kepada 5 bahagian iaitu bab-bab yang asas, jadual-jadual tertib tarikh, penghuraian-penghuraian, keluarga-keluarga berketurunan dan riwayat hidup. Ringkasnya, karya pensejarahannya itu bukan sahaja menampakkan tentang ketebalan jumlah halaman, bahkan yang lebih penting daripada itu ialah mengenai keluasan isi kandungan.
Ia seolah-olah menyerupai sebuah ensiklopedia dengan bahagian-bahagian yang telah dinyatakan. Walaupun penyusunannya tidaklah berdasarkan susunan abjad seperti lazimnya bagi sesebuah ensiklopedia. Sesungguhnya, CC itu adalah sebuah buku sejarah, tetapi keluasan maklumat sejarah yang diberikan itulah yang menyebabkan ia seakan-akan sama dengan sebuah ensiklopedia sejarah. Terima kasih kepada saudara Abdul Rahim bin Minhad atas penerangannya itu tadi. Saya, Siti Nurliana binti Samingin, pemegang matrik 150714 akan menerangkan tentang perkara seterusnya, iaitu Sumachen sebagai bapa pensejarahan Cina. Sumachen dianggap sebagai bapa pensejarahan Cina tradisional kerana beliau merupakan sejarawan pertama yang menggunakan biografi, babak dan monograf. Dalam penulisan biografinya, beliau bukan sahaja mengungkapkan pendapatnya secara kritikal dan membuat tafsiran sendiri, malah turut menceritakan tentang dirinya kepada pembaca. Oleh itu, jelas menunjukkan aspek biografi dalam penulisan CC turut menjelaskan tentang diri Sumachen di samping menyelipkan unsur-unsur moral dan politik. Hal ini menunjukkan Sumachen bukan sahaja mempunyai bakat dalam menggambarkan tentang peristiwa masa lalu, malah beliau juga berbakat dalam penulisan kesusasteraan tradisional. Selain itu, beliau juga merupakan sejarawan yang mempunyai sikap kritikal di dalam penulisannya, di mana beliau cuba memperbaiki kesalahan fakta dengan membuat analisis sendiri dan mengkritik sumber-sumber yang dirujuknya walaupun hanya satu perkara yang kecil. Sebagai contoh, pada bahagian akhir biografi Li Aichi, beliau telah membaiki kesalahan sumber tentang peristiwa sebenar di mana Li menemui dan menasihati Raja Kaosu. Di samping itu, beliau juga akan menambahkan sumber-sumber yang perlu dengan menggunakan pengalaman yang beliau perolehi atau melalui temu bual bersama tokoh yang pernah terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Sumachen sememangnya seorang bapa pensejarahan Cina tradisional kerana beliau mampu untuk menulis karya sejarah dan membetulkan fakta yang salah dengan membuat penganalisian sendiri dan mengkritik sumber yang dirujuk. Sumachen dianggap sebagai pengubah ruang lingkup dalam pemikiran Cina. Hal ini kerana matlamat utama beliau bukanlah untuk mengagungkan bangsa sendiri, tetapi untuk memberi pengajaran kepada generasi baru. Hal ini terbukti melalui suntingan abad yang berkaitan dengan negerinya itu bukanlah untuk mengagungkannya semata-mata. Namun, ianya lebih penting, iaitu untuk menjadikan iktibar bahawa peristiwa masa lalu itu telah menunjukkan mereka adalah seorang yang taat, jujur dan ikhlas dalam melakukan tugasan dan kehidupan mengikut ajaran akhlak. Walau bagaimanapun, mereka yang durjana akan menerima balasan yang sewajarnya dengan kejahatan yang telah dilakukan. Oleh itu, jelas sejarah merupakan pengetahuan yang memberikan pengajaran moral kepada seluruh masyarakat pada masa itu. Selain itu, penulisan Sumachen adalah untuk membantu memanjangkan ingatan mereka demi kepentingan generasi akan datang. Motif penulisan adalah untuk membantu ingatan mereka dalam hal melaksanakan upacara penyembahan raja terhadap roh nenek moyang terdahulu. Tetapi, kebanyakan penulisan ini bukanlah kajian sejarah sebenar, malah merupakan salah silah himpunan raja dan putera mereka. Kaedah ini telah digunakan sebelum kemunculan Sumachen dalam pengkaryaan sejarah supaya amalan tradisi Maharaja ini dapat dikekalkan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurliana atas pembentangan sebentar tadi. Okey, baiklah. Nama saya Muhammad Azizi bin Kopo Masbah, bernombor matrik 151356. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan elemen-elemen baharu Sumachen bagi mengukuhkan persejarahan Cina tradisional. Elemen yang pertama ialah historiografi. Kaedah yang digunakan oleh Sumachen untuk menyampaikan buah fikirannya adalah berbeza jika dibandingkan dengan karyawan dan sejarawan lain. Beliau menggunakan gaya penulisan berbentuk elatism dalam menyampaikan karya. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau selalu mempraktikkan gaya-gaya profesional di dalam penghasilan karya.
Pemikiran falsafah yang sedia ada dan penyusunan semula isi kandungan penulisan dilakukan oleh beliau dalam bentuk yang sistematik dan selari sehingga mampu mencapai maksud dan tujuan penulisannya. Sumacin juga menyusun pengisian dan idea dalam bentuk riwayat raja-raja, pembesar, pemimpin kerajaan dan orang-orang budiman. Apa yang dipentingkan oleh beliau adalah kesampaian buah fikiran dalam setiap isi kandungannya agar mampu memberi kesan yang baik terhadap penulisan. Dalam masa yang sama, menjadi kepuasan apabila pembaca dapat menghadam dan menafsirkan setiap falsafah dan idea yang ingin beliau sampaikan. Seterusnya, dalam karya Sihchi, Sumacin telah membahagikan kepada 5 bahagian iaitu 12 bab penci berkaitan hikayat maharaja-maharaja untuk menjelaskan perihal politik dan ketenteraan setiap orang maharaja berdasarkan zaman pemerintahannya. 10 bab piau berkaitan jadual tertib tarikh untuk menyenaraikan kronologi peristiwa-peristiwa bersejarah. 8 bab Shu berkaitan treatise untuk mengesani perubahan-perubahan ekonomi dan kebudayaan. 30 bab Shihchia berkaitan keluarga bangsawan untuk mengisahkan jasa pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin. 70 bab Lin Chuan berkaitan riwayat hidup tokoh-tokoh untuk menceritakan kerjaya rakyat biasa dan sejarah perkembangan kaum minoriti. Di samping itu, dalam Sihchi terdapat 2 fokus yang ingin diketengahkan, iaitu untuk mengkaji hubungan Qin dan masyarakat manusia serta menyelidik sebab musabab sesuatu perubahan berlaku dalam sejarah dari zaman silam sehingga zaman dinasti terbaru. Walaupun tidak dinyatakan secara jelas dan menyeluruh, penulisan Sihchi juga mengetengahkan pandangan sejarawan sendiri. Merujuk kepada kaedah-kaedah yang telah beliau gunakan, dapat diakui bahawa Sumacin sememangnya seorang sejarawan yang profesional dan berwibawa. Oleh itu, karya penulisan Sumacin ini merupakan satu elemen yang baru dan berlainan jika dibandingkan dengan sejarawan lain yang terdahulu atau sezaman dengannya. Idea dan hujah kepada sesuatu perkara dan peristiwa telah disusun dengan kemas dan teratur iaitu melalui kronologi, zaman dan dinastinya sendiri. Pembaca dan pekaji juga dapat memahami penulisan ini dengan mudah dan mendalam sesuai dengan aturan yang telah Sumacin tetapkan di dalam bukunya. Selain itu, karya ini telah menjadi contoh dan kayu ukur kepada persejarahan lain. Sumacin menyatakan fakta secara objektif tanpa mencampur adukkan pandangan emosi beliau dan berani menanggung risiko yang mungkin akan dihadapi oleh beliau sama ada dari pihak rakyat atau pemerintah. Hal ini demikian kerana kebanyakan penulisan yang dihasilkan oleh sejarawan istana haruslah mengikut dan mengagungkan kekuasaan pemerintah dan menulis perkara yang baik-baik tentang istana. Namun, sikap Sumacin ini telah menjadikan karyanya diterima umum. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Nur Amirul. Baiklah, terima kasih kepada Azizi atas penjelasan yang baik tentang elemen yang pertama yang diperkenalkan oleh Sumacin dalam penulisan pensejarahan tradisional Cina, iaitu historiografi. Seterusnya, tibalah masa untuk saya pula menjelaskan elemen berikutnya yang dititik beratkan oleh Sumacin dalam penulisan pensejarahan tradisional Cina. Elemen yang akan saya kupas ini merupakan elemen yang sangat penting saya kira kerana dengan kewujudan elemen ini telah berjaya memperlihatkan penulisan Sumacin berbeza dengan penulisan sejarawan yang lain. Dan penerapan elemen ini juga telah berjaya membuka minda masyarakat Cina sehingga beliau digelar sebagai pengasas kepada pensejarahan tradisional Cina. Baiklah, sebelum saya pergi kepada penjelasan yang lebih mendalam, eloklah sekiranya saya menceritakan dahulu proses pengumpulan maklumat yang dilakukan oleh Sumacin. Setelah kematian bapanya iaitu Si Matan pada 110 sebelum Masihi, beliau telah mewasiatkan kepada anaknya
untuk menyempurnakan penulisan ayahnya, iaitu Shiji. Penulisan ini merupakan penulisan yang penting kerana ianya mengandungi sejarah berkaitan keseluruhan negara mereka. Semasa beliau berusia 20 tahun, beliau telah mengembara ke serata daerah negara Cina bagi mencari dan mengumpul maklumat mengenai sejarah negara Cina sejak zaman lampau sehingga zaman beliau. Antara proses yang beliau lakukan bagi mendapatkan sumber seperti melakukan temu bual bersama saksi kejadian dan meneliti segala catatan sejarah lampau. Dalam penulisan beliau sangat berhati-hati dalam penulisannya kerana beliau sangat menitik beratkan terhadap kandungan sesuatu fakta, dan sekiranya fakta tersebut mengandungi unsur keraguan, tidak logik ataupun tidak masuk akal, beliau akan melakukan siasatan terhadapnya. Beliau mengamalkan tradisi penulisan sejarah dari nenek moyangnya, iaitu Chungchui, yang bermaksud pengadilan sumber. Antara contoh kritikan yang dilakukan oleh beliau adalah semasa beliau merekod peristiwa peperangan yang berlaku antara golongan pemerintah yang merebut kuasa pemerintahan, iaitu Xiang Yu dan Liu Bang. Beliau mendapati kedua-dua potret tersebut mempunyai percanggahan dan mempunyai unsur berat sebelah. Apa yang dilakukan oleh Suma Ching adalah beliau memilih bukti yang menggambarkan semua aspek kepribadian kedua-dua musuh tersebut dan melakukan penilaian terhadap perkara yang baik dan buruk yang dimiliki oleh mereka. Selain itu, Suma Ching juga berjaya menghasilkan karyanya sendiri yang bertajuk Xingxi. Buku ini dikatakan sangat lengkap kerana Suma Ching telah menyusunnya mengikut kronologi. Karya ini mengandungi sebanyak 150 bab dan dibahagikan kepada 5 bahagian. Antara tajuk yang terdapat dalam karyanya adalah seperti bab-bab asas, jadual-jadual tertib tarikh dan memoi atau dikenali sebagai riwayat hidup. Walaupun pelbagai cabaran yang dihadapi oleh beliau semasa melengkapkan Shiji yang merupakan wasiat terakhir bapanya, namun karya tersebut telah berjaya menjadi panduan kepada masyarakat Cina sebagai model sastra biografi dan masih menjadi rujukan sehingga kini berkaitan kajian bahasa Cina klasik. Kesimpulannya adalah kritikan sumber merupakan elemen baharu yang diperkenalkan oleh Suma Ching dalam penulisan sejarah beliau, dan elemen ini telah mengubah fahaman masyarakat Cina terhadap sesuatu perkara yang berlaku dalam sejarah beliau. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Faiz. Terima kasih kepada saudara Amirul di atas pembentangan elemen sebentar tadi. Baiklah, saya, Muhammad Azri Faiz bin Hajam, pemegang nombor matrik 15499, akan membentangkan elemen yang berikutnya, iaitu elemen heuristik dan juga elemen interpretasi yang diperkenalkan oleh Suma Ching bagi mengekalkan persejarahan tradisional Cina. Bagi elemen heuristik, untuk pengetahuan semua, Suma Ching merupakan antara sejarawan yang mementingkan penyampaian fakta yang benar dan mempunyai bukti yang kukuh bagi penyelidikannya. Beliau akan menjalankan penyelidikan di tapak dan giat melakukan temu bual pihak-pihak yang arif tentang sejarah tempatan. Jadi, apa yang boleh saya tambah di sini, kaedah heuristik ini merupakan kaedah untuk mendapatkan maklumat berkenaan sesuatu perkara melalui sumber lisan dan sumber diperoleh daripada sejarawan terawal. Seterusnya, mengumpulkan semua informasi yang diperoleh melalui kesemua sejarawan, dan setelah itu sumber akan dikaji dengan terperinci sebelum penegasan dan barulah kesimpulan dapat dikeluarkan. Di samping itu, objektif utama kaedah heuristik ini dijalankan kerana untuk mendapatkan maklumat awal secara lisan daripada beberapa sejarawan awal adalah penting kerana mereka ini merupakan golongan terawal yang membuat kajian. Bahan bacaan dan kajian daripada sumber dan tulisan mereka dapat digunakan oleh sejarawan semasa untuk dijadikan isi yang penting dalam menyokong sesuatu penulisan itu. Hasil penulisan itu seterusnya dapat dijadikan rujukan untuk pengkaji lain untuk mengkaji dengan lebih teliti dan mendalam. Selain mendapatkan bukti dan bahan dengan melawat tempat-tempat bersejarah, Suma Ching dapat menimba peluang dengan meneroka khazanah budaya pada zaman awal.
Hampir setengah dokumen dan manuskrip awal yang ditulis oleh sejarawan sebelum dinasti Han masih disimpan rapi di biara atau perpustakaan. Oleh itu, beliau dapat menjalankan penyelidikan dan membaca dokumen-dokumen sejarah yang masih disimpan. Beliau juga berpeluang untuk mengkaji karya mengenai ringkasan sejarah Chu dan Han dan catatan gerak laku serta isteri Han untuk membantu memperkukuhkan penulisannya. Akhir sekali, dalam kaedah kajian edukasi ini, buku-buku klasik, kitab, bahan epografik dan inskripsi yang mencatatkan sejarah Cina tradisional dirujuk sebagai sumber penghasilan karya. Seterusnya, ialah elemen interpretasi. Interpretasi ialah tahap penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Seseorang sejarawan haruslah berfikiran realisme dan memberi interpretasi yang terbaik dan berjaya dalam menulis karya-karyanya. Jika kita melihat dalam karya milik Sumachian, beliau ada menjelaskan ketepatan klasifikasi formal supaya pembaca dan pemikir dapat berfikir secara kreatif dan kritis serta dapat menjana idea supaya terkesan dengan pembacaan mereka. Kaedah ini sedikit sebanyak sama seperti Confucius dalam tangani masalah untuk tafsir sumber dan keterangan fakta secara objektif. Contohnya, Sumachian tafsir perubahan sejarah sesuatu pemerintahan dalam tulisannya yang bertajuk Kaozhu Qian Lian Biao Shu. Menurut beliau, perubahan ekonomi, politik dan budaya Cina didorong oleh raja, jeneral atau menteri yang berwibawa. Beliau juga beranggapan segala hal yang berlaku daripada diri sendiri dan bukan takdir Tuhan semata-mata. Berpendapat juga bahawa segala tindakan yang baik dan buruk sesuatu pihak dalam mengusahakan sesuatu akan memberi kesan yang besar. Sumachian juga merupakan seorang sejarawan yang telus dan ikhlas dalam menulis sebuah peristiwa dan perbahasan. Contohnya, hukuman kasih yang telah dijatuhkan kepada beliau ada diceritakan di dalam catatan beliau. Beliau juga turut mencemooh sejarah Han yang enggan mengulas dan menyebut sistem Qin yang berkesan itu sebagai orang yang makan dengan telinga, yakni tanpa mengetahui rasanya. Sekian itu sahaja dari saya. Saya akan menyambungkan pembentangan ini kepada pembentangan berikutnya. Terima kasih. Seterusnya, elemen pengadilan moral juga telah diterapkan oleh Sumachian dalam menghasilkan karya beliau yang berkualiti seperti karya persejarahan Cina tradisional. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan pengadilan bermaksud mengadili sesuatu perihal atau perbuatan. Perkara ini juga boleh dikaitkan dengan menyokong pihak yang benar atau tidak menyebelahi mana-mana pihak. Manakala, perkataan moral pula menerusi Kamus Dewan edisi keempat juga bermaksud pegangan atau ajaran buruk dan baiknya sesuatu perbuatan serta berkaitan dengan apa yang betul atau adil. Perkataan ini juga bersinonim dengan perkataan berakhlak, adab dan budi bahasa. Menurut Adrian Oldfield, ia berpendapat demikian dalam rancangan yang berjudul Judgments in History, yaitu elemen ini tidak dapat dipisahkan penggunaan dan kepentingannya dalam penulisan sejarah. Menurutnya, sekiranya pengadilan moral diketepikan, maka sejarah tinggal tidak lebih daripada cerita. Secara ringkasnya, pengadilan moral ialah perlakuan menjatuhkan hukuman atau tindakan mengenakan penilaian tertentu terhadap sesuatu peristiwa sejarah atau kepada seseorang pelaku di dalam sejarah. Perkara ini semestinya memberi keistimewaan dalam penulisan sejarah dan secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran pembaca dan masyarakat agar memikirkan kesan daripada segala tindakan atau perlakuan buruk atau baiknya terhadap masa akan datang kelak. Melalui persejarahan Cina tradisional, Sumachian sememangnya melakukan pengadilan moral terhadap maharaja-maharaja terdahulu. Sumachian telah mencatat atau menulis kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan pemerintahan raja-raja sebelum ini secara jujur dan adil tanpa dipengaruhi oleh orang lain maupun maharaja tersebut. Lagipun, maharaja yang sedang memerintah kerajaan pada masa itu tidak dibenarkan melihat dan membaca hasil penulisan bagi mengelakkan baginda berasa murka sekiranya mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya turut dicatat. Kemudian, Sumachian akan menyerahkan karya penulisan tersebut kepada maharaja yang seterusnya bagi memastikan maharaja itu tidak lagi mengulangi
kesilapan-kesilapan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Maharaja sebelum ini. Ini bagi memastikan mereka lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat keputusan ataupun melakukan sebarang tindakan. Perkara ini dijadikan sebagai panduan dan pedoman Maharaja-Maharaja dalam memerintah sesebuah kerajaan atau negara ke arah lebih baik lagi. Kemudian, cadangan pelaksanaan dasar oleh Quang Ching dan Shuang Hongyang pada tahun 119 sebelum Masehi. Suma Chin menilai dan mengadili dasar-dasar yang dicadangkan karena beranggapan bahwa cadangan tersebut mewujudkan persaingan sengit antara pihak kerajaan dan penduduk tempatan bagi mengaut keuntungan ekonomi sahaja. Perkara ini memberi impak besar terhadap kehidupan penduduk tempatan tersebut karena mereka tidak akan mendapat hasil yang secukupnya dan setimpal dengan usaha penat lelah mereka disebabkan oleh sekatan pihak kerajaan. Antara cadangan tersebut adalah pelaksanaan cukai tanah, peraturan oleh kawalan tentang harga barang mengikut permintaan dan bekalan, dan penjualan arak dan garam dimonopoli oleh pihak kerajaan, serta sebagainya. Suma Chin sememangnya menitik beratkan nilai-nilai murni seperti keadilan, jujur, dan sebagainya dalam mentadbir kerajaan atau negara itu agar kesejahteraan dan keharmonian antara kedua-dua belah pihak terjaga, terutamanya kebajikan penduduk tempatan seharusnya diutamakan. Pihak kerajaan sepatutnya melaksanakan sistem pentadbiran negara yang bersih, cekap, dan amanah. Dengan demikian, mereka akan saling mempercayai dan bekerja sama antara satu sama lain dalam memajukan negara mereka sendiri. Elemen ini juga dijadikan benteng dalam melindungi hak asasi masyarakat Cina pada masa itu. Tuntasnya, karya penulisan Suma Chin memberi pendedahan kepada orang ramai agar sentiasa jujur dan rasional dalam melakukan sebarang tindakan menerusi elemen tersebut. Sekian sahaja dari saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Kesimpulannya, elemen-elemen yang diperkenalkan oleh Suma Chin ini menjadikan karyanya sebagai sumber rujukan para pengkaji sejarah masa kini. Tambahan pula, penulisannya telah mendapat pengiktirafan dan kedudukan yang tinggi dalam persejarahan Cina tradisional, lalu diangkat sebagai sejarawan yang agung. Selain itu, karya Sici ini juga banyak memberikan sumbangan dalam penulisan persejarahan Cina. Penulisan sejarah yang bersifat umum ini memberikan gambaran kepada generasi pada masa ini tentang kehidupan dan sistem yang dijalankan pada masa dahulu supaya dapat menjadi tauladan dan sepadan dalam menempuhi hari-hari yang mendatang. Seterusnya, Suma Chin turut dilihat lantang dalam bersuara dan mengkritik teori-teori dan fakta yang salah dan tidak tepat melalui hujahan dan perbahasan beliau yang disertakan dengan bukti yang kukuh. Di samping itu, Suma Chin juga merupakan seorang sejarawan yang peka dan akan kesejahteraan rakyat kerana sanggup membela nasib masyarakat dengan mengkritik dan membidas tindakan sesetengah pemerintah yang tidak adil sehingga merosakkan keharmonian negara. Pemikiran yang kritikal, realisme dan rasional yang dimiliki oleh beliau merupakan aspek utama dalam menghasilkan kritikan dan karya yang baik. Justru itu, jelaslah bahawa Suma Chin ini adalah sejarawan yang mengasahkan pensejarahan Cina tradisional dengan elemen-elemen baru yang mantap dan mampu menjadi rujukan kepada sejarawan yang lain.